Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai saudara dan saudari, apa khabar? Didoakan semoga kekal sihat. Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana sudi menonton. Saya Husaini Suhaimi. Dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan saudara dan saudari bagaimana kita dapat mengekalkan kestabilan emosi kita, lebih-lebih lagi ketika dalam keadaan wabak COVID-19 dan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Secara jujurnya, saya sendiri alami banyak perubahan emosi sepanjang tempoh PKP. Banyak perkara yang saya fikirkan sehingga kan saya tak sedar ia mempengaruhi emosi dan tingkah laku. Jadi amat penting bagi saya juga saudara dan saudari untuk kita urus emosi supaya urusan seharian kita tidak terganggu. Okey, persoalannya, bagaimana kita dapat kekalkan emosi supaya kita selalu berada dalam mood yang positif? Sebenarnya ada banyak cara, tetapi dalam video ini saya akan kongsikan 7 cara. Saudara dan saudari bersedia? Yang pertama, kita mesti lepaskan. Ya, kita mesti lepaskan. Kita perlu lepaskan memori, fikiran, perasaan atau apa saja situasi negatif seperti kebimbangan, ketakutan atau kesedihan yang kita telah lalui, sama ada semalam, kemarin ataupun sebelum ini. Kita mesti lepaskan. Bagaimana cara kita nak lepaskan? Jika boleh kita maafkan, kita maafkan. Jika boleh cari kebaikan, cari kebaikan. Cari hikmah di sebalik apa yang telah berlaku. Jika boleh luahkan, luahkan. Luahan boleh dibuat melalui banyak cara. Antaranya seperti bercerita, melukis, mewarna ataupun menulis jurnal. Apa yang penting di sini adalah kita lepaskan semua fikiran, perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita kena abaikan. Abaikan perkara yang negatif yang ada di sekeliling. Abaikan tingkah laku negatif yang ada di sekeliling. Tutur kata yang negatif, abaikan. Elakkan dari mendengar banyak komplain. Itu tak kena, ini tak kena, itu tak cukup, ini tak cukup, itu tak boleh, ini tak boleh, itu susah, ini susah. Sepanjang masa asyik komplain. Jadi apa yang perlu dibuat adalah abaikan. Abaikan juga kata-kata yang tidak baik seperti kritikan yang keterlaluan. Don't listen to other people. Kita tahu apa yang kita mahu. Cari dan bina hubungan dengan mereka yang positif dan sentiasa mahu bergerak ke arah yang lebih baik. Okey, yang ketiga, kita kena bagi masa. Bukan semua perkara dalam hidup perlu disegerakan. Ada ketika kita perlu beri masa. InsyaAllah, everything will be okay. Ada masa kita perlu duduk dan bersabar. Kita bermuhasabah dan menikmati kehidupan. Tidak perlu tergesa-gesa untuk mencapai segala-galanya ataupun untuk fikir segala-galanya. InsyaAllah, time heals everything. Okey, bagi masa. Yang keempat, elakkan dari membuat perbandingan. Sebenarnya, dalam hidup kita ini, pesaing utama adalah diri kita sendiri. Kita bersaing untuk jadi lebih baik berbanding semalam. Dan kita bersaing untuk kita pastikan esok kita mesti lebih baik daripada hari ini. Kita bergerak atas time frame yang berbeza. Masing-masing ada time frame sendiri. Saya ada matlamat dan cita-cita saya sendiri. Saudara dan saudari ada matlamat dan cita-cita saudara dan saudari sendiri. Dan kita juga ada nilai pegangan kita yang berbeza. Saya mungkin berpegang kepada nilai masa. Saudara dan saudari mungkin berpegang kepada nilai pekerjaan ataupun nilai kekeluargaan. Jadi masing-masing ada nilai hidup yang kita pegang. So, jangan bandingkan. Yang kelima, dalam apa juga situasi, kita mesti sentiasa bertenang. Kesilapan, tekanan, kadang-kadang memang tak dapat nak dielakkan. Jadi, cara untuk kita hadapi adalah dengan kekal bertenang. Stay calm. Dengan bertenang, kita dapat mengumpul semula kekuatan dalaman. InsyaAllah, kita akan dapat juga untuk meningkatkan keyakinan diri. Bagaimana cara kita nak bertenang? Ada banyak cara untuk kita stay calm. Boleh kita guna teknik pernafasan atau kita boleh guna teknik progressive muscular relaxation dan banyak lagi. InsyaAllah, jika ada masa, saya akan cuba kongsikan teknik-teknik untuk kita bertenang. Macam mana kita nak bertenang? InsyaAllah saya akan cuba kongsikan. Okey, yang kelima tadi adalah stay calm. Yang keenam, kita mesti bertanggungjawab.
Only you are in charge of yourself. So, elakkan dari menyalahkan orang lain. Memikirkan sesuatu yang memang di luar kawalan kita pun, jika boleh elakkan. Kita adalah kita, diri kita sendiri. Kita nak bahagia, kita nak sedih, kita nak kecewa, kita geram, kita takut, kita yang pilih, kita yang tentukan. Okey. Yang terakhir, yang paling penting, kekal senyum. Dengan senyuman, insya-Allah akan membuka hati dan jiwa kita. Senyuman juga menggambarkan sifat belas kasihan, bukan saja pada orang yang memandang dan juga kepada diri kita sendiri. Bila kita senyum, dunia akan senyum semula. Kita senyum kerana kita percaya yang segala-galanya akan okey, walaupun pada ketika itu kita dalam keadaan yang sangat tertekan. Sebenarnya, senyuman ni adalah satu terapi dan yang paling penting, ia adalah percuma. InsyaAllah, dengan senyuman akan dapat mengurangkan sedikit tekanan di minda dan fikiran kita. Kita jadikan senyuman kita mengubah dunia. Jangan biar dunia mengubah senyuman kita. Okey. So, saudara dan saudari dapat sesuatu dari perkongsian kali ini. Saya mohon saudara dan saudari dapat share video ini dan tekan butang subscribe untuk dapat notifikasi dari saya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya tamatkan video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.